Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat saya menyampaikan sedikit ataupun sepatah dua kata kepada murid tingkatan 1 tahun 2021. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan beberapa maklumat kerana kita belum lagi dapat bersekemuka dengan anak-anak sekalian. Jadi syukur Alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang, kita gunakan saluran yang ada untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan sesi persekolahan 2021. Anak-anak sekalian, sistem pendidikan negara kita bertunjangkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Dari semua peringkat, dari Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah hinggalah sekolah menggunakan acuan yang sama. Anak-anak sekalian, untuk peringkat menengah di dalam zon air tawar ini, anak-anak akan berjumpa dengan rakan-rakan ataupun kawan-kawan dari sekolah berhampiran. Untuk sekolah menengah air tawar, pelajar yang akan bersekolah di sini di peringkat menengah terdiri daripada Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah di air tawar 3, Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'adun di Pedah Air Tawar 2 dan SK Sekolah Kebangsaan Air Tawar 1 yang berada di Pedah Air Tawar 1, di samping SK Pancur dan SK Johor Kampung serta SK Teluk Sengat. Inilah sekolah-sekolah yang akan menjadi feeder school kepada SMK Air Tawar. Anak-anak nanti akan berjumpa dengan rakan-rakan dari sekolah-sekolah yang telah saya sebutkan tadi. Saya perkenalkan barisan pentadbir, saya sendiri Fadli bin Cik Mak Mustafa, pengetua sekolah ini sejak pertengahan 2017. Saya dibantu oleh Encik Ahmad Farid bin Hashim, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Sarudin Saari, penolong kanan halewan murid, Cik Hajah Rohaya Muhammad, penolong kanan co-curriculum, dan barisan guru kanan mata pelajaran yang terdiri daripada Aino Afiza bin Muhammad Safri, guru kanan sains sosial, Puan Jumaliah binti Mingan, guru kanan bahasa, Puan Hajaminah binti Selamat, guru kanan sains matematik, Puan Suriza binti Lokiman, guru kanan teknik dan mata pelajaran. Inilah saya terpaparkan hala tuju sekolah 2020 hingga 2024. Sasaran yang ingin saya tekankan di sini tentang pada tahun 2021, iaitu guru berkualiti dan PDPC bermakna. Saya tidak mahu membahaskan atau membincangkan dengan panjang lebar. Cukuplah untuk anak-anak memahami kita di sekolah ini ada hala tuju yang nak dicapai. Apakah hala tuju yang nak dicapai? Tidak lain tidak bukan ialah kemejadian murid dan sekolah berkualiti. Untuk makluman anak-anak sekalian juga, sekolah ini merupakan sekolah TS25 yang telah melalui proses pengambilannya ataupun telah diminta untuk melaksanakan TS25 ini pada tahun 2020. Jadi untuk sekolah TS25 ringkasannya, dia memfokuskan kepada 4 elemen utama, iaitu pemimpin berkesan, yang kedua guru berkualiti, yang ketiga PDPC berkesan, dan yang keempat sokongan PIBG dan komuniti. Justru saya amat berharap kepada anak-anak untuk
memberi sokongan ataupun meminta ibu bapa terlibat secara aktif dalam persatuan ibu bapa dan guru. Sekolah transformasi ataupun transformasi sekolah 2025 TS25 ini bertujuan tidak lain tidak bukan ialah untuk menjadikan PDPC ataupun pengajaran guru yang menyeronokkan. Jadi saya rasa di peringkat sekolah rendah, anak-anak telah didedahkan dengan PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Kita sambung di sekolah menengah dengan kaedah yang sama dan tentunya tidak akan menjadi satu perkara yang berbeza dengan di peringkat sekolah rendah. Apa yang dikatakan kemejadian murid? Mungkin anak-anak tertanya-tanya, apakah kemejadian murid itu? Kemejadian murid antara lain yang nak dicapai oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ialah untuk mengurangkan ataupun mengecilkan jurang pencapaian bandar, luar bandar, status sosioekonomi dan jantina. Ini yang cuba dicapai dalam kemejadian murid, di mana kalau kita lihat di kawasan Fedah, tempat kita tinggal di kampung, mempunyai pencapaian akademik yang rendah berbanding dengan di kawasan bandar kota tinggi. Tapi alhamdulillah pada saat-saat sekarang ini pencapaian ataupun jurang itu nampak gayanya semakin mengecil. Yang kedua yang ingin dicapai dalam kemejadian murid ini ialah pencapaian akademik, iaitu fokusnya kepada pencapaian SPM bagi sekolah ini. Jadi anak-anak mempunyai masa selama 5 tahun untuk dibentuk, dilatih bagi memastikan pencapaian akademik yang baik di peringkat SPM. Yang ketiga yang kita ingin capaikan ialah pencapaian dalam dui bahasa. Fokus kita di sekolah ini dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan kita juga menggalakkan bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain untuk dikuasai oleh anak-anak sekalian. Perkara yang keempat dalam kemejadian murid yang ingin dicapai ialah pencapaian dalam co-akademik. Sukan, permainan, kepimpinan, imej, nilai dan sasiah. Semua ini akan terkandung dalam co-curriculum. Saya berharap anak-anak untuk aktifkan diri dalam bidang co-curriculum kerana dia juga memberi impak ataupun kesan kepada pencapaian akademik. Selain daripada itu, yang kelima ialah kemahiran ICT, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Saya minta anak-anak untuk memahirkan diri kerana ICT ini tidak akan digunakan dalam pelajaran seperti saat kita sekarang dan akan digunakan dalam bidang pekerjaan kelak. Yang kedua akhir ialah kebolehpasaran murid, di mana kita berharap apabila anak-anak keluar dari sekolah ini nanti selepas tamat tingkatan 5, kebolehpasaran murid ini bermaksud adakah anda dapat cepat untuk mendapat pekerjaan ataupun menyambung pelajaran. Ini yang kita maksudkan dengan kebolehpasaran murid. Maksudnya saya berharap pelajar yang keluar dari sekolah SMK Air Tawar ini dengan keputusan yang baik, mudah diterima masuk ke peringkat universiti ataupun mudah diterima bila diminta kerja. Ini yang kita katakan bolehpasaran murid. Dan yang terakhir ialah identiti nasional, iaitu mencerminkan masyarakat majmuk Malaysia. Inilah 7 sasaran yang dalam kemejadian murid, manakala di peringkat sekolah berkualiti itu semuanya bergantung kepada guru-guru dalam pengurusan. Jadi saya berharap di sini matlamat strategik kemejadian murid ini, inilah 7 perkara yang ingin dicapai kepada anda semua. Anak-anak sekalian, tentunya menjadi kerisauan apakah yang perlu anda belajar di sekolah peringkat sekolah menengah. Sebenarnya tidak ada jauh bezanya pelajaran di sekolah rendah dan di sekolah menengah, melainkan ada beberapa subjek. Jadi anda tentunya telah terbiasa dengan PBD ataupun pentafsiran bilik darjah
kita akan juga sambung di peringkat sekolah menengah. Tafsiran PAJSK, iaitu dalam bidang co-curriculum, kamu pun dah melaluinya sampai di tahun 6. Selain daripada itu, psikometrik, iaitu kajian tentang minat kecenderungan anda akan dilakukan oleh unit bimbingan dan kaunseling. Dan yang terakhir ialah pentafsiran pusat. Pentafsiran pusat di peringkat sekolah rendah UPSR, manakala di peringkat sekolah menengah SPM. Jadi anda mempunyai masa lebih kurang 5 tahun sebelum menduduki peperiksaan SPM. Jadi masa 5 tahun ini awak gunakan untuk sebaik-baik mungkin dalam memastikan kejayaan anda kelak. Jadi saya jelaskan sekali lagi, di peringkat sekolah menengah kita ada beberapa tafsiran, iaitu pentafsiran pusat, pentafsiran bilik darjah, PAJSK dan psikometrik. Inilah yang akan menjadikan murid itu sempurna ataupun holistik dalam semua aspek kemenjadian murid itu. Jadi harapan saya kepada anak-anak sekalian, dalam masa 5 tahun ini bekerjalah dengan kuat. Harapan saya supaya anda semua mengamalkan sikap rajin. Dengan hanya sikap rajin ini saja anda boleh berjaya pada masa hadapan. Rajin untuk menelaah buku, rajin untuk membuat latihan, rajin untuk membantu guru, rajin mencari bahan. Semuanya ini rajin akan membantu anda pada masa hadapan. Akhirnya, hala tuju selepas SPM. Selepas anda 5 tahun di sekolah ini, apakah rancangan anda pada masa hadapan? Sama ada nak pergi melanjutkan pelajaran tingkatan 6, ataupun masuk ke dalam alam pekerjaan, ataupun menyambung di peringkat pengajian tinggi, ataupun mengikuti kursus-kursus kemahiran. Jadi peluang amat cerah, dan batu loncatannya ataupun sijil yang perlu ada kepada anda ialah sijil pelajaran Malaysia. Sebab itulah masa 5 tahun ini awak gunakan untuk mendapat keputusan yang baik dalam sijil pelajaran Malaysia. Saya, warga SMK Aitawa, mendoakan kejayaan anda untuk 5 tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.